Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai peluasan kuasa British di Johor. Okay, sebelum ni kita juga dah belajar peluasan kuasa British di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu kecuali Johor. Jadi pada hari ini jom kita belajar peluasan kuasa British di Johor. Tapi sebelum tu, cikgu nak beritahu kamu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Dari segi kognitif, pelajar dapat mengetahui tentang peluasan kuasa British di Johor dengan betul. Dari segi psikomotor, pelajar dapat memberitahu strategi British menguasai Johor mengikut kronologi dengan betul, dan dari segi efektif, pelajar mendengar arahan guru dengan baik. Kamu masih ingat lagi tak apakah pelajaran terakhir kita? Ingat tak? Okey, sebelum ni kita dah belajar mengenai peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Cikgu telah menerangkan kepada kamu pelbagai perkara seperti faktor peluasan British. Kemudian cikgu menerangkan kepada kamu strategi peluasan kuasa British. Okey, di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan juga perjanjian Bangkok. Okey, cumanya pada pelajaran terakhir kita yang lalu, cikgu hanya menerangkan 4 negeri saja. Okey, mengenai 4 negeri iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadi pada hari ini, jom kita belajar untuk negeri Johor pula kerana 4 negeri yang kita telah belajar pada pelajaran terakhir yang lalu, sedikit berbeza dengan negeri Johor. Jom kita mula belajar. Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu duduk dalam keadaan yang bersedia. Betulkan kedudukan kamu. Pastikan di atas meja kamu telah ada buku teks braille, ada mungkin pen ataupun pensel dan sedikit alat tulis. Juga buku untuk kamu catat apa yang cikgu ajar ataupun mesin braille dan juga kertas braille. Yang pertama hari ni, buka buku teks kamu. Cikgu tak pasti dalam buku muka surat berapa, tapi kalau ikut buku teks cikgu pada muka surat 94. 94. 4.3 peluasan kuasa British di Johor. Macam cikgu dah bagi tahu sebelum ni, Johor adalah sedikit berbeza dengan negeri-negeri sebelumnya. Ingat tak? Sewaktu cikgu menerangkan tentang latar belakang pemerintahan Kesultanan Melayu. Cikgu dah terang dah dekat kamu kat situ. Macam Kelantan ada Kesultanan Terengganu, Kesultanan Kedah, Kesultanan kerajaan. Dan gelaran-gelarannya Raja Sultan. Tetapi berbeza dengan gelaran Raja di Johor, iaitu menggunakan Maharaja Abu Bakar. Dan cikgu juga telah menerangkan kepada kamu bahawasanya Johor mengalami zaman pemodenan. Jadi jom muka surat 94. Dalam buku teks kamu, buku teks memberitahu ada 4 faktor kemajuan Johor. Yang pertama ialah berlakunya perkembangan pesat dalam ekonomi komersial, terutamanya dalam sektor pertanian. Kamu tahu kan apa itu ekonomi tradisional dan juga komersial. Ekonomi tradisional hanya dijalankan ataupun dijalankan adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan sehari-harian. Manakala komersial ini dipasarkan dengan lebih meluas. Itu beza komersial dengan tradisional. Jadi dekat Johor ni, berlaku perkembangan pesat dalam ekonomi komersial. Faktor yang kedua ialah kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah. Ingat tak siapa pemerintah Johor waktu ketika itu?
Sultan Abu Bakar, Maharaja Abu Bakar, both same. Okey, kedua-duanya sama boleh. Okey, tapi dekat Johor kita lebih kenali baginda menggunakan gelaran Maharaja Abu Bakar. Jadi Maharaja Abu Bakar ini sangat bijak dan sangat cekap dalam memerintah. Oleh sebab itu Johor mencapai kemakjuran mencapai kemajuan dan kemakmuran. Baik, lihat faktor ketiga dalam buku kamu, pemodenan. Okey, sebelum ni cikgu dah bagi tahu kamu kan dalam pembelajaran sebelum ni. I told you before. Pemodenan hanya kita guna untuk negeri Johor. Okey, negeri Johor telah mencapai taraf pemodenan. Betul tak? Sebab cikgu dah pernah terang kat kamu dah. Maharaja Abu Bakar pergi ke luar negara, okey. Kemudian balik ke Johor dan menukar ataupun mengambil apa yang baginda pelajari di sana untuk diterapkan di Johor seperti sistem pentadbiran yang moden dan juga cekap. Oleh sebab itu Johor dikatakan moden. Okey, jadi pemodenan Johor dalam pelbagai bidang sama ada pentadbiran. Okey, cikgu beritahu tadi kan pentadbiran, infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur itu ialah kemudahan ataupun fasiliti. Okey, mahupun sosial yang membawa kemajuan dan kemakmuran yang menyeluruh. Dan faktor yang keempat ialah kemunculan golongan pentadbir yang komited. Okey, apa maksud komited dekat sini? Komited ni maksudnya golongan pentadbir ini melakukan ataupun membuat kerja dengan sehabis baik dan 100%. Itu maksud committed. Kalau dalam bahasa Inggeris pun committed juga. Okay. Cuma hanya berbeza dari segi ejaan. Okay. Jadi dekat sini terdapat 4 faktor kemajuan Johor. Jadi cikgu ulang. Yang pertama ialah berlakunya perkembangan pesat dalam ekonomi komersial. Yang kedua, kebijaksanaan dan kecekapan pemerintah. Yang ketiga, pemodenan Johor dalam bidang pentadbiran, infrastruktur dan sosial. Dan yang keempat ialah kemunculan golongan pentadbir yang komited dan menjalankan tugas dengan berkesan bagi kemakmuran ekonomi Johor. Okey, jadi disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah dan pembesar. Okey, maksudnya dekat sini bukan sahaja Maharaja Abu Bakar yang bijaksana, tetapi ada juga golongan pembesar ataupun golongan pentadbir yang bijaksana. Disebabkan itulah negeri Johor mencapai kemajuan dan kemakmuran dan British tidak dapat memanipulasikan keadaan untuk campur tangan di Johor. What is memanipulasikan? Okey, memanipulasi tu maksudnya change ataupun melakukan, maksudnya memanipulasi tu macam tipu helah. Okey? Macam kita dah belajar sebelum ni dekat negeri-negeri lain, okey, ada banyak masalah. Kan? Bila ada masalah, British akan campur tangan. Tapi dekat Johor susah untuk British menjumpai masalah kerana mempunyai kebijaksanaan pemerintah dan pembesar Johor. Jelas? Baik, sekarang kita pergi ke strategi British menguasai Johor. Muka surat 95, 95. Okey, British, macam cikgu dah terangkan tadi, kemajuan dan kemakmuran Johor ini menyebabkan British tidak dapat memanipulasi untuk menguasai Johor. Oleh sebab itu, British telah merangka pelbagai strategi untuk menguasai Johor. Okey, dalam buku teks kamu, dia tulis Perjanjian 1855. Ingat ya, Perjanjian 1855 antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim menyatakan jika jajahan Kesang, dalam buku teks kamu Kesang K huruf besar, jadi Kesang ini nama tempat. Very good. Okey, sekiranya jajahan Kesang hendak dijual oleh Sultan, Kesang hendaklah terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak British. Means that, ataupun maksudnya dia kat sini, okey,
Johor tidak dapat menjual jajahannya kepada orang lain terlebih dahulu kecuali kepada British, kerana kalau Johor menjual jajahannya kepada kuasa lain, jadi kuasa lainlah yang akan memonopoli Johor. Nampak bijakkan British. Jadi apabila mereka ingin menjual tanah cikgu, bila Johor ingin menjual jajahan kepada British, automatik British akan beli, kerana British akan, dengan cara itu British dapat menguasai Johor. Okay, kemudian ada perjanjian setia 1885 antara Johor dengan British menyebut Johor hanya akan menerima seorang ejen yang peranannya menyamai seorang pegawai konsul dan lebih rendah daripada penasihat, dan hal ehwal luar dikawal oleh British. Okay, jadi Johor akan menerima pegawai konsul mengikut perjanjian setia 1885. Kemudian pada tahun 1879, Gubernur Negeri-Negeri Selat mencadangkan kepada British untuk menempatkan residen British di Johor. Sebelum ni kita belajarkan, British menempatkan residen. Residen di negeri-negeri lain. Tapi ini pada tahun 1879, Gubernur Negeri-Negeri Selat pada ketika itu baru mencadangkan kepada British untuk menempatkan residen di Johor. Jadi secara terancang, British berusaha memanipulasikan kedudukan keuangan Johor dengan menawarkan pinjaman sebanyak $200,000. Menawarkan, apa itu menawarkan? Menawarkan tu offer. Jadi $200,000 itu banyak tau. British sanggup memberi Johor $200,000 untuk membiayai pembinaan kereta api. Tapi nasib baik Johor tak terima, kerana Johor sedar bahawa jika pembinaan kereta api itu dijalankan, ianya akan menjejaskan ekonomi Johor. Dan pada 12 Mei 1914, Sultan Ibrahim menandatangani. Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian dengan Sir Arthur Henderson Young, iaitu pada ketika itu seorang Gubernur Negeri-Negeri Selat. Jadi dalam perjanjian tersebut, jawatan konsul yang sebelumnya tadi ditukarkan kepada penasihat British. Masa perjanjian setia 1885 tadi, Johor menerima seorang pegawai konsul. Dan pegawai konsul tu dia punya jawatannya lebih rendah daripada penasihat. Tetapi kesan daripada perjanjian antara Sir Arthur Henderson Young dan juga Sultan Ibrahim, Johor menerima seorang penasihat British. Dan dalam buku teks kamu dinyatakan Douglas Graham Campbell merupakan penasihat British pertama di Johor, sekaligus menukarkan taraf Johor daripada negeri yang bebas dan berdaulat kepada sebuah negeri naungan British. Jelas tak? Cikgu harap kamu semua jelas. Baik. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini cikgu nak buat, bukan pada hari ini, sekarang ini maafkan cikgu. Sekarang ini cikgu nak buat sedikit kesimpulan. Hari ini kita dah belajar ataupun kamu dah belajar mengenai faktor kemajuan dan kemakmuran Johor. Dan cikgu juga telah terangkan kepada kamu strategi British menguasai Johor. Rasa-rasa kamu, apa nilai murni yang boleh kamu pelajari daripada peristiwa yang berlaku di Johor ini? Yang pertama, kita perlulah menyemat semangat patriotik di dalam diri kita. Dan pentingnya, kamu kena sedar pentingnya kewibawaan pemimpin. Kerana apa cikgu cakap macam tu?
Okay. Kerana macam dekat Johor tadi kan, kita belajarkan pemimpin dan juga pentadbir ataupun pemimpin dan pembesar, okey, bijaksana dan memberikan 100% komitmen. Kemampuan anak tempatan yang diteraju oleh Sultan Johor, okey, dan diganding dengan pemimpin yang berwibawa membolehkan Johor ini berjaya mengekang asakan British. Tapi macam mana pun, sehebat mana pun seseorang itu, asalkan yang berterusan daripada British itu berjaya meluaskan kuasanya di Johor. Jadi sikap jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab oleh pembesar Johor sangat penting dalam memastikan kedaulatan Johor yang baik dan juga terus terjamin. Oleh kerana itulah jelas bahawa kewibawaan pemimpin amat penting dalam memperjuangkan maruah bangsa. Okey, kamu sebagai generasi masa kini yang merupakan salah seorang, mari kita tahu kan. Mungkin awak, mungkin kamu lah pemimpin Malaysia. Betul tak? Kita tak tahu kan. Jadi penting untuk kita mempunyai nilai patriotik dan juga kewibawaan yang sangat tinggi dalam diri kita. Okey, kalaulah kata kita tak jadi pemimpin kepada negara pun, kita masih juga pemimpin di dalam keluarga dan juga kepada diri kita sendiri. Baik, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi.